Okey, topik saya hari ini adalah jadilah pengedar yang pro. Okey, pakar. Jadilah pengedar yang pakar. Okey, di sini I nak start ceramah saya dengan satu story. Mau dengar story tak? Okey, dulu ada seorang pemuda. So pemuda ini dia dapat satu penyakit migraine tau. You tahu migraine? Dia dapat migraine punya problem. So dia pergi jumpa doktor tau. So bila doktor cek seluruh badan dia, baru doktor menyedari, doktor kata apa? Dia kata you migraine kerana you punya itu apa tahu? You punya itu organ sex you tahu? Itu bola. Itu lelaki dia. You punya bola dia tekan itu nerve tahu. Menyebabkan you migraine. So apa penyelesaian dia? Dia tanya doktor. Doktor cakap tak ada penyelesaian. Ada satu cara saja. Remove your balls. Okay, you kena potong you punya balls remove. So dia pun fikir, dia beritahu doktor, you biar saya fikir 3 hari dulu. Because ini sangat penting. Kalau remove susah juga, betul tak? So dia balik rumah, dia fikir, dia bincang dengan isteri. Akhirnya dia datang. Okay, dia cakap doktor, I memang tak boleh tahan migraine. So you tolong I remove kan lah. Okay, akhirnya sudah remove tau. So remove, betul migraine dia sudah hilang tau. So dia amat gembira tau. So satu hari pemuda ini dia pergi shopping tau. Kebetulan dia nak beli itu undies. You tahu undies? Spender. Dia nak beli seluar dalam. So dia masuk, dia jumpa di brand yang biasa dia pakai lah. So dia bagi tahu itu promoter. Dia kata, promoter, bagi saya itu size S. So the promoter tengok dia kata, Mister, you tak boleh pakai size S. Dia, kenapa tak boleh? You patut pakai size M. Dia kata, tak ada, I sudah pakai size S sudah 15 tahun tau. Dia kata, you tak boleh pakai size S. Kenapa? Kalau you pakai size S, dia akan tekan your nerve, jadikan you migraine. That's why sangat penting jangan suka dengar sudah pergi remove tau. Okay, kalau you nak tanya, you kena tanya orang yang profesional tak? Itu sangat penting tau. Jangan suka-suka remove ini, remove sana tau. You mau tanya di Forever Living, kalau you nak berjaya, sama juga. You kena tanya orang yang pro. Semua orang yang USA Rally Qualifier, 2,500, 5,000 cc qualifier, betul tak? Mereka adalah orang yang pro. Kita kena tanya mereka. Jangan suka-suka pergi remove, betul tak? Okay, itu sangat penting. So, mari kita cuba tengok. Okay, jadilah pengedar yang pro. Yang pertama, tahap pro menentukan kadar kejayaan. So hari ini, okay, you nak berapa jaya, itu adalah bergantung kepada berapa pro anda ada. So kadang-kala ada ramai orang dia sangat suka network saya. Dia kata network Desmond kalau you main network bagi saya, I seronok lah. I kata apa? I kata kalau I bagi kamu pun tak guna. Kenapa? Kalau you tak cukup pro, itu network akan runtuh juga, betul tak? You tak boleh maintain itu network, betul tak? Itu tahap pro yang kamu perlu memiliki. Kalau you nak berjaya lagi, okay? Dan pengetahuan umum dan pengetahuan pro itu lain tau, jauh beza. Okay? Ramai orang bila you tanya dia MLM, I sudah tahu lah, 5 tahun dulu sudah tahu lah, 10 tahun dulu sudah tahu lah, betul? Itu pengetahuan umum saja. You faham tak? Itu biasa saja, tapi pro itu lain. Pro adalah orang yang beraksi. Dia betul-betul ada praktikal tau. Dia bukan teori saja, dia praktikal dan dia jadi berjaya. Okey, kita nak belajar adalah belajar daripada pengetahuan yang pro, bukan umum saja. Macam umum, ada orang you tanya saja. Kalau yang pernah datang dengar talk kita, you tanya, apa MLM buat? Dia mesti cakap 3S loh. Betul? Siapa tak tahu 3S? Betul tak? Semua orang pun tahu mah. Itu pengetahuan umum saja. Tapi macam mana nak buat 3S? Secara profesional itu lain. Betul tak? Kita bukan saja nak pengetahuan umum. Kita nak pengetahuan yang pro. Sistem pendidikan yang pro akan meningkatkan daya persaingan kita tau. Jangan lupa. Di Malaysia bukan satu MLM company saja. Betul tak? You jangan ingat hanya satu Forever Living saja di Malaysia. Di Malaysia sudah lebih daripada 600 buah syarikat MLM. Macam I dulu dekat universiti, I sudah kaji lebih daripada 50. Tapi di Malaysia 600 Banyak I belum kaji lagi tau. Betul tak? Hari ini you kena tahu you bersaingan sangat hebat tau daripada syarikat-syarikat MLM yang lain. Betul? That's why kalau kita punya pengetahuan tak cukup pakar, tak cukup pro, you rasa you boleh bersaing tak?
You susah nak bersaing dengan mereka. Okay? Dan biasa you ada nampak banyak leader-leader yang lompat sini, lompat sana. Betul tak? Ada? Tahun ini you jumpa dia kata ini company baik. Tahun depan you jumpa dia cakap company lain yang baik. Betul tak? Setiap tahun company lain. Betul? Macam Forever pun ada juga leader. Okay, bila dia tak buat, dia kata, dia rasa dia tak berjaya dekat Forever Living, dia pergi buat lain company. Biasanya, you kena faham, biasa kalau siapa-siapa leader pun, kalau keluar daripada FLP, dia pergi buat mana-mana satu company pun, dia hanya satu benda, dia boleh, boleh apa, mengkritik Forever Living, satu benda saja. Apa itu? Marketing plan. Latar belakang syarikat, dia tak boleh mengkritik. Betul? Mana ada company boleh lawan? Betul? Produk boleh kritik tak? Tak boleh kritik. Dia hanya tinggal satu benda saja dia kritik. Kalau dia keluar, you dengar saja. Siapa-siapa yang pernah you kena, yang pernah buat Forever Living, bila dia keluar daripada Forever Living, you pergi tanya dia, apa problem you keluar? Dia mesti cakap marketing plan. Betul tak? Dia mesti kata, dia punya company punya marketing plan lagi bagus. Betul tak? Kenapa? Kenapa pemimpin-pemimpin di luar, dari MLM company yang lain, kenapa dia boleh mengkritik kita? Marketing plan. Syarikat tak dapat mengkritik. Produk tak dapat mengkritik. Hanya marketing plan saja. Kenapa? You tahu kenapa? Kenapa dia tak dapat mengkritik saya? Tak tetap mengkritik saya? Dia pergi cari orang yang lain untuk kritik. Kenapa? Because you belum dapat semua insentif forever. Betul tak? Kalau kita sudah dapat semua insentif forever, macam mana mereka nak kritik kita? Betul tak? Semua pun sudah dapat. Okay? You kena faham. Forever Living, kita bayar bonus sangat tinggi. Tapi, ramai orang kerana mereka tak dapat itu bonus, dia rasa Forever tak bayar bonus. You faham tak? That's why you betul-betul, you kena faham tau. Hari ini, I akan lebih fokus kepada marketing plan. Okay? Kalau you nak jadi pro, latar belakang company you jangan risau. Produk you jangan risau. Tak ada company boleh lawan kita. Boleh mencabar kita. Tapi marketing plan, okay, kesian. Kalau you kerana you tak capai insentif, orang datang kritik you atas marketing plan dan you gagal, you kalah, itu satu kesian. Betul tak? Betul? Sangat penting. So you kena faham. For living, kita bayar banyak. Okay, cuba tengok. Ramai orang kena ini setakat ini saja. 5%, 8%, 13%, 18%. Tapi untuk saya yang pernah kaji MLM company, I bukan tengok 5, 8, 13, 18. Kerana di luar, company lain dia tak guna SRP. Dia tak bayar you bonus atas harga jualan. Dia bayar you bonus atas PV atau harga belian. Betul tak? So kalau you nak tahu peratus persen yang betul, kalau you nak buat perbandingan dengan company yang lain, you kena tengok persen yang ini. 7, 11, 18, 25, ini adalah sangat tinggi tau. Setakat ini, tak ada company boleh lawan kita. Okay, tapi ramai orang tak tahu. Bila orang tanya dia kata, oh, I baru 5%, I baru 8%. That's why you rasa, you tak dapat banyak. That's why you putus asa. Okay, you stop. Okay, jangan. Okay, you kena faham marketing plan kita, untung runcit sudah banyak. Overriding pun banyak 5 to 18%, maksudnya 7.1 sampai 25.7% ini overriding. Bonus kepimpinan, oh ini best. I tak pernah jumpa satu company boleh bayar bonus kepimpinan atas satu line saja. Bayar 15.7%. Okay, tak ada. Okay, tapi ramai orang dia tak dapat bonus kepimpinan. Betul tak? Betul. Bila you tak dapat bonus kepimpinan, itu 15% you dapat tak? You tak dapat. That's why orang datang, you hanya dapat atas saja, sini tak dapat. That's why orang cakap, you sudah rasa, betul dia cakap. I wang tak banyak. Betul. Kalau you dapat, orang berani datang jumpa you tak? Tak berani. Dia berani datang kritik you tak? Tak berani. Because why? Because you sudah dapat semua ini. Bonus gym 1%. Tapi di Malaysia, kita memang belum dapat 1%. Kalau macam negara-negara yang sudah bagus, top 10 country, macam European countries, Hungary, Germany, memang mereka punya gym bonus lebih kurang 1%. Whole country turnover. Tapi di Malaysia, tak ada.
Baru beberapa orang saja dapat tau, gem bonus. That's why ini semua company jimat itu wang. You mau angkat tak itu wang? Atau you lebih suka company jimat itu wang? Mesti mau ambil, betul tak? Bila you tak ambil, memang you rasa tak cukup. Itu wang tak cukup bagi kita, betul tak? That's why ini sangat penting. EIP juga sama. Okay, tapi di sini memang tadi CG kata 80% adalah EIP order. Okay, memang you kena pastikan you dapat EIP tau. Jangan dapat EIP, tiap bulan you tak kena EIP. Wang tak dapat. Betul. Wang you mau dapat penuh 150 cc kalau untuk level 1. Kalau untuk level 2 225. Untuk level 3 300. You mau kena semua ambil semua, betul tak? Jangan kena tak sampai. Bila tak sampai, orang kata you pun rasa betul itu wang macam tak banyak bonus saya dapat. Kerana apa? Kerana you tak cukup rajin. You tak cukup pro. You tak cukup tahu tentang marketing plan. You boleh ambil semua ini, betul tak? Ada orang ambil semua ini tak? Ada. Kalau ada, kenapa you tak boleh ambil? Itu yang penting. USA Rally lebih kurang 1%. Tapi kita mau lebih lagi. Walaupun Malaysia, Singapura, Brunei, okay, kita sudah ada ramai yang qualify USA. Tapi you rasa cukup tak? Mana cukup? Kita tengok Brazil, tengok Japan, terkejut loh. Beratus-ratus orang loh. Kita sini berpuluh-puluh orang saja. Itu jauh beza tau. Berpuluh-puluh dan beratus-ratus, betul tak? Kita boleh lebih ramai lagi orang qualify tak? Boleh? Boleh. Kalau you faham, itu persen you kena ambil juga. Profit sharing pun sama. 1.5 to 3%. Di Malaysia, level 2 saja. Okay, level 2. Okay, sudah sebanyak tahun pun level 2 sajalah. Level 2 maksudnya, kita hanya ambil 2.5% saja. Lagi 0.5% company jimat loh. Betul tak? Tapi kalau you kena company bayar, dia bukan nak jimat, dia pun mau kita ambil juga, betul tak? Tapi kita kena faham, kita perlu ambil itu persen semua, betul tak? That's why kalau semua persen ini, you faham. Dan kamu semua ambil bonus ini, I nak tanya kamu, mana satu MLM company berani datang kritik you? Berani datang mencabar you? Tak ada satu pun berani datang. Okay, kalau you jumpa ada leader Forever Living yang meninggalkan Forever Living, pergi luar atau dia buat company lain ke, dia tubuh company lain pun, I bagi tahu you, hanya satu benda saja, dia mesti kritik marketing plan saja. Lain benda tak dapat kritik dia. That's why you kena faham. Tapi you dapat semua ini, you jangan risau. Okay, memang mereka tak kena kepada you. Boleh faham? That's why kita sebagai satu pengedar yang pro, kita kena tahu bagaimana untuk defend. Betul tak? Bukan lawan saja, kena defend. Bila you tahu ini, memang you tak mati di sini. Okay? You hanya tengok bila you mau menang saja. Boleh faham? Okay? Sini I nak tunjuk you. Okay, ini statement saya pada tahun 2008. Okay? Masa itu, I belum mula Malay market. Okay? 2008, I tengok Zuraida Mazura pun belum dilahirkan dekat Forever. Betul tak? I belum start Malay market. Okay? I punya kumpulan, I punya sales boleh sampai 600,000 dan bonus saya boleh sampai 36,000. Okay, itu belum Malay market. Okay, I tahun 2009 I start Malay market. Okay, you tengok, I pun terkejut lah. Ini turbo engine, ini 2010 I punya sales sampai 1 juta lebih I punya bonus sampai 65,000. Hampir double. Okay, dan you boleh tengok semua I punya income semua dari 632 dan good news to you you nampak ini gem bonus tak? Nampak? Gem bonus itu adalah tadi I kata itu 1%, kita patut dapat itu 1%. Faham tak? Sudah 10,000. Ada orang buat lah, dia punya untung runcit campur semua, overriding campur semua pun tak sampai 10,000. Tapi gem bonus 10,000, you rasa bagus tak? Itu extra income. Itu extra income. Okay, itu 743 untuk Sapphire. I Sapphire. Okay, so I get this gem bonus 10,000. So kita hari ini, I nak tunjuk you apa? I nak tunjuk sesuatu tau. Satu pasaran yang baru, okay, siapa-siapa buat, you pun boleh menang. Asalkan you mesti jadi seorang pengedar yang pro. Betul tak?
Hari ini you tengok 2 orang saja. Kita punya leader Malay datang. Tahun depan you rasa berapa orang datang? Oh. You kena berhati-hati di jalan raya. Pernah tengok iklan berhati-hati di jalan raya? Memang terkejut. I bagi tahu you. Ini pasaran yang besar. Di Malaysia 70%. Okay, 70% Malay market. Okay, I pun tak sangka tau. Dia boleh meletup sampai macam tu. I pun tak sangka. Okay, that's why you kena pegang hari ini. Kamu 2 orang ada di sini, you mesti kena bersyukur tau. You amat bertuah. Because anda adalah perintis kepada pasaran Melayu di Malaysia. Okay, belum ada orang start, you start dulu. Okay, you adalah perintis. Itu sangat penting. Okay, dan kena berhati-hati juga. Because Jackie sudah tak boleh tahan. Dia sudah tak boleh tahan. Okay, that's why tengok pasaran dia besar. So bagaimana kita buka pasaran, satu pasaran yang baru? Okay, bagaimana kita nak bukakan? Itu amat penting. Okay, selain tadi marketing plan yang kamu lihat, I nak bagi tahu you sesuatu. Okay, di sini dia ada 5 sisi. Marketing plan kita yang paling sekarang, insentif yang paling senang dicapai 5 sisi. Tadi CG pun ada di atas, ada kata berapa peratus 5cc Club, betul tak? Okay, so kita nak apa? Kita nak sebelum 15 hari bulan, mesti nak complete 5cc. Okay, you nak jadi pakar, fikiran you, konsep you, attitude you, kena berbeza dengan pengedar yang lain, betul tak? Setuju? Okay, so tengok, di sini, you perlu 5C di sini. Yang pertama, you kena courage. Okay, bila orang kata, pergilah, buat, jumpa ini orang, pergi, sponsor dia. You tak boleh takut. Betul, you kena courage. Nak buat sesuatu, itu kita perlu courage. Apa itu courage? Apa itu berani? Berani maksudnya, kita takut tapi kita juga aksi. Kita terus action. Itu panggil courage. Macam hari ini, CG panggil I naik pentas, orang yang pertama memang I takut sekarang. Tapi tak boleh buat apa. CG kata you mesti mau naik. You sakit pun mau naik. So kita juga mau naik sini, betul tak? Ini courage lah. Kita sakit pun, kita pun mau naik, mau bagi talk juga. Okay, kita takut pun, kita nak bagi talk juga. Okay, itu courage. Itu sangat penting. Yang kedua, challenge. Apa itu challenge? Challenge maksudnya, bila you go to field, bila you masuk padang bola, main bola, okay, you mesti kena hadapi cabaran. Betul tak? Mana ada orang you masuk padang main bola, tak ada orang mark you. Mana boleh? Mesti ada defender, lawan you mesti ada defender, betul tak? You mesti kena hadapi cabaran. You kena skill you betul-betul bagus. Macam Pele tadi. Betul? Skill dia bagus. Tadi nampak orang hantam dia pula. Betul? That's why you tengok, cabaran mesti ada. You kena hadapi, orang cakap yang bukan-bukan, betul? Orang tak motivasi, tak apa, dia dimotivasi kamu. Ada tak? Itu cabaran. Okay, dan yang penting, komitmen. You perlu ada komitmen. Apa itu komitmen? Apa itu komitmen? Macam kita, Forever Living, kita setiap center, setiap minggu kita ada talk. Ada banyak talk tau. Itu talk untuk tolong kita membina network kita, betul tak? Tapi kita sebagai pemimpin, kita kena jadi satu teladan yang baik. Kita kena jadi satu example yang baik. Kita kena sendiri datang. Walaupun orang lain tak datang, kita mau datang tak? Yes, itu komitmen lah. Macam ini, manager retreat. Ada orang, bila dia dengar manager retreat, dia daftar, dia nak join. Ada orang mau apply pergi, macam tolonglah, pergilah, janganlah. Betul tak? Macam mau minta tolong lagi, macam minta sedekah tau. Apply you macam pengemis. Betul tak? Kita jangan sampai macam itu, betul tak? Kita kena ada komitmen sendiri. You sebagai pengedar yang pro, you kena ada komitmen sendiri. Tak perlu orang panggil, because you faham. Konsep you faham, you di Forever Living, you adalah seorang bos. You bukan seorang pengikut atau staff atau kerja sini. Betul tak? You sebagai seorang bos. Semua komitmen, you kena milik dia automatik. Tak perlu orang pesan punya. Boleh faham? Itu sangat penting. Dan corporate. Di Forever Living, jangan ingat you satu orang boleh berjaya.
Okay, kalau satu hari you dengar kata, oh Desmond Kong sangat berjaya dalam forever living, I bagi tahu you, bukan Desmond Kong yang berjaya, kumpulan Desmond Kong yang berjaya. Okay, kerana ini adalah satu hasil korporasi. Satu orang you tak boleh buat apa-apa tau. Dia macam satu buah kereta. Okay, you ada engine tak boleh buat apa-apa. Betul? You ada gearbox tak boleh buat apa-apa. You ada pintu ke, brake ke, semua tak boleh buat apa. Okay, kecuali you ada banyak semua spare part, you cantum sekali. Jadi sebuah kereta, baru kereta itu boleh bergerak. Faham tak? Itu adalah hasil dari korporasi. Faham tak? Okay, yang terakhir adalah continuous. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Buat forever living, jangan terlalu awak puas hati dengan apa yang you capai. I suka cakap. Ada orang bila sudah dapat 5,000 satu bulan, dia sudah rasa dia sudah kaya. Dia sudah best sangat. Ada orang yang sudah capai manager, dia ingat dia sudah best sangat. Jangan. Di forever living, I tak akan puas hati dengan apa yang I capai. I akan berterusan. Because kenapa? Because di luar negara kita nampak ramai lagi pengedar yang lagi berjaya. Betul tak? Betul tak? Kita boleh mencabar mereka. Kenapa mereka dapat buat, kita tak dapat buat? Itu yang penting. Okay? Yang tahun ini kebetulan I ada bukan tahun ni, tahun lepas kebetulan I ada pergi join Silver Post Rally. Okay, I pergi join Silver Post. Itu pun kali pertama I join Silver Post Rally. I amat bersyukur lah. Kerana di dekat Silver Post Rally, kita jumpa, kita ada peluang participate itu Lino Barbosa punya training. Okay, dia ada kata, dia ada share bagaimana dia mendownline dalam masa yang sangat singkat boleh dapat profit sharing manager. Okay, dia share. Dia kata dia profit sharing manager join forever tak sampai 1 tahun pun boleh kena profit sharing manager. Itu yang buatkan kita mengejut. Bila kita pergi Silver Post kita punya pin tinggi tu. Sapphire sangat tinggi tau. Orang tanya you, Sapphire, you sudah buat berapa tahun? I cakap 14 tahun. Mereka terkejut tau. 14 tahun. Mereka paling tua punya distributor pun tak sampai 14 tahun, you tahu tak? You faham tak? So kita tengok kenapa? Because kita banyak di sini, kita set satu limit tau. Kita limit kita sendiri. Tak boleh lah. Itu USA trip kena 3 tahun, 5 tahun boleh kena. PSA mau 10 tahun boleh kena. Itu limit yang kita set. Tapi di Brazil lain. Mereka join tak sampai 1 tahun, tak sampai 2 tahun sudah profit sharing manager. Kenapa? Kerana mereka tak pernah fikir kena buat 5 tahun baru boleh kena profit sharing. Mereka tak pernah fikir itu tau. So kita dengar sharing dia. Okay, Lino Barbosa dia kata apa? Dia kata setiap dia berdownline, bila join forever living, dia bagi satu goal setting mereka. Okay, because profit sharing manager, kita tahu dia punya qualification, requirement, tahu tak? Bagaimana untuk layak? You kena buat 700cc non-manager. Betul tak? So 700cc non-manager, 150cc kena dari new distributor. Betul tak? So apa Lino Barbosa buat? Semua orang yang masuk, dia terus bagi tahu mereka satu guideline. Okay, you setiap bulan, you kena buat 65cc. 50cc dari distributor yang lama. 15cc dari distributor yang baru. So sesiapa pun join forever living, you tengok. Mereka sangat jelas tau. Dia masuk saja dia tahu. Ini bulan I kena buat 50cc dari kumpulan yang lama, 15cc dari kumpulan yang baru. Mereka sangat jelas. Betul tak? Di Malaysia kita banyak lagi fikir bagaimana buat 5cc. Orang mau buat 50 campur 15cc tau. Kita masih fikir how to do 5cc. You nampak tak? Jauh beza tak? 65cc dengan 5cc jauh beza tak? Kenapa? Kenapa ada perbezaan ini? Why? Kenapa orang tak susah-susah 5cc? Kita sini kadang-kadang 5cc pun susah. Betul tak? Kenapa? Cuba fikir. Because of limit. That's why kena tahu, di forever living, Alo 5cc Club adalah satu standard tau. Itu standard, okay, bukan saja untuk non-manager. Itu untuk manager pun sama. Kita kena banner habit ini tau.
Kita sendiri kena buat 5 cc. Walaupun you sudah manager. Okay, kita kena buat, kita nak pro lagi, kita buat sebelum 15 hari bulan. Okay, itu yang dikatakan pro. Faham tak? Okay, kalau kita pro pun 15 hari pun tak dapat selesaikan 5 cc, you may down lain, mau tunggu bila baru boleh selesai. Betul tak? Lagi lama mereka nak ambil untuk selesai. So bagaimana mereka nak buat 60 campur 15? Kita nak cabar Brazil pun kita kena fikir dulu apa standard yang kita buat, betul tak? Itu standard yang penting tau. Standard itu lain. You tengok, ada orang masuk forever, saya pun masuk forever. Kita company sama, tapi standard kita lain, betul tak? Betul? FLP Brazil, FLP Malaysia, betul? Yes, kita standard belum capai di standard. That's why kita Malaysia masih kurang daripada FLP Brazil. Tapi kalau kita tukar sikit, boleh tak? Kita tukar, fine tune sikit. Kita sekarang nak kerja dia, kita ikut standard dia, kita buat, boleh tak? Yes, kalau you tak dapat kerja pun tak apa, kita semakin dekat betul tak? So income kita bagus. Bagus. Faham tak? Okay. So Alo Ambassador, okay, tadi ini semua CG pun ada statistik lah, ini semua ada. Tapi ini yang penting, Alo Ambassador, kita kena sebagai seorang pengedar yang pro, you sendiri kena upgrade. Bukan saja berhenti dekat bronze. You kena, kalau sudah capai bronze, you kena mencabar silver. Kalau capai silver, mencabar gold. Bila capai gold, mencabar platinum. That's why ini proses yang tak berhenti punya. Dia berterusan. Faham tak? Okay, ini adalah untuk personal. Ini adalah untuk group. So you sendiri punya group, tadi saya kata 50 campur 15 cc, betul tak? You perlu buat 65 cc. Maksudnya, standard kita yang paling rendah pun silver. Paling rendah silver. Bronze memang you tak pas. Faham tak? You tak lulus. Kalau you hanya bronze saja, maksudnya profit sharing manager, USA rally, you adalah tak lulus. Faham tak? So you mau naik lagi, at least sampai silver. Okay, bila you silver, maksudnya you sudah dekat dengan insentif ini. Baru kita boleh nampak you ada potensi di sana. Boleh faham? Okay? So yang ketiga, Eagle Manager. Eagle Manager burata kena buat 60 cc. 1 tahun 720 cc, betul tak? I tahu company bagus, Forever bagus. Dia kata kalau you punya cc, kalau dari manager pun dia kasih. Betul? Kalau you jumpa satu downline yang kuat, betul, dia boleh tolak you jadi Eagle Manager juga. Betul? Because 720 cc boleh dari kumpulan. Tapi di sini, kalau you seorang pengedar yang pro, I lebih galakkan you punya semua cc ini mesti daripada non-manager. Maksudnya, semua dari cc dari yang bukan manager. Yang manager itu 40, itu 40, 20, 10 punya itu tak masuk. Jangan masuk. Okay? You perlu buat sendiri. Okay? Non-manager. You sendiri yang jaga non-manager group you. Okay? Itu lebih, kita kata lebih selamat. Okay? You jangan bergantung sangat kepada manager kamu. Boleh faham? Okay? Ini sangat penting. Okay? EIP 50, 100, 150. Okay? So, bila you capai Eagle Manager, okay, ini semua ikut dia punya tahap. Semakin bawah sini, semakin susah nak capai. Okay? So, bila you sudah Eagle Manager, ada orang dapat Eagle Manager, tapi EIP tak dapat lagi. Okay? Kerana EIP dia special sedikit. EIP yang special, okay, dari segi 150 cc. Biasa orang dapat bulan pertama, bulan kedua, bulan yang ketiga yang mereka susah nak lepasi. Okay? Because Eagle Manager punya standard 61 bulan saja. Kalau you bagi pun boleh sampai 100. Mau 150 itu lain. Okay? Itu perlukan network kamu yang sangat kukuh. Okay? Nanti akan cakap tentang network. Network you kena sangat kukuh. Okay? You kena bina. Jangan berhenti. Kalau you sudah berhenti, network you akan stagnan. Kalau you tak berhenti, you terus bina. You nampak kumpulan you semakin ramai orang. Okay? CC automatic dia datang. Okay? Ini sangat penting. Dan you perlu buat planning. 50, 100, 150. I tahu biasa kita punya culture sini
Biasa ada promotion mana, ramai orang kena EIP. Oh, ini budaya kita ah. Oh, ini promosi bulan 4 ah. Biasa you tengok bulan 4 banyak orang kena ini. Okey, tak apa. Kalau betul-betul ada promosi boleh tolong you kena EIP, I tak kisah. You boleh planning, ikut promosi. Itu tak salah, betul tak? Yang penting you kena insentif. Betul? Kita tak kata, oh you ini tak steady. Siapa kata? Orang naik pentas dapat EIP, siapa tahu tak steady ke steady? Betul tak? Yes. Biasa sama, kita memang tahu bulan mungkin I pun tak tahu ini bila ada promosi ya. Biasanya promosi man you tengok ramai orang kena, tapi itu tak salah. Itu pun satu cara planning tau. You kena lagi baik daripada orang ada promosi pun tak kena EIP. Betul tak? Apa susah? Betul tak? That's why you, kalau you kena, maksudnya you memang you tahu planning. You tahu bila masa yang sesuai you boleh capai ini. Betul tak? Itu sangat penting, okay? Kena buat planning awal-awal. So, nanti habis I mail talk pergi tanya Mr. CG Tan bila ada promosi Okay? So, selepas EIP, okay, profit sharing manager. Profit sharing manager dia bukan susah. Profit sharing manager kalau kita tengok kita bahagikan dia. You boleh nampak dia adalah satu e-com manager campur satu 600 punya manager. Ini pun boleh juga sebagai e-com manager. Macam kumpulan saya tahun lepas, ada orang dapat profit sharing. Okay? Dia dapat profit sharing, dia e-com manager, tahun lain pun e-com manager. That's why dia dapat ini solid. Dia bukan betul-betul 700 cc saja. Dia boleh sampai 1000, hampir 1500 cc. Kenapa? Because dia buat standard yang betul. E-com manager, okay? Yang you bina seorang lagi e-com manager. Okay? Itu adalah satu standard yang kukuh. Okay? Bukan kita kata ngam-ngam. Betul? Betul-betul capai cukup. Itu tak sihat lah. You mau sihat, you ikut standard. Okay? Ikut standard ini memang sihat. Boleh faham? Okay? E-com manager campur satu 600 cc manager. So USA Rally sekarang ini yang CG dia telefon saya banyak kali. Dia cakap, Desmond, you mesti mau ini USA kita mau lebih ramai orang. Memang betul. Because setiap tahun kita pergi USA mau buat bising pun tak cukup orang bising. Susah. Betul. Baru ini orang mau bising dengan orang susah. Betul tak? So ini USA Rally, bulata dia you kena faham. Macam tadi kita main MC Jenny, dia ada kata you kena bahagikan setiap bulan you kena buat berapa. Setiap hari dia kena buat berapa, 4 point berapa cc. Betul tak? That's why itu adalah satu cara bagaimana you aim. Aim you punya target. Kalau you aim ini 125, memang you susah nak capai. Memang you susah nak capai. So tapi kalau you tahu setiap bulan you kena buat berapa. Okay? You aim setiap bulan. Hairan you tengok. Walaupun I tak capai pun I sudah dekat. Okay? Dan kalau kita usaha lagi, kita akan capai tau. Okay? That's why you kena faham. USA ready, kita kena pergi tau. Kena pergi. Okay? Because kalau you buat forever living, you tak pergi USA, memang pengaruh kamu tak cukup kuat. Macam I main down lah sentiasa bila dia ada jemput prospek, dia panggil I cakap. I tunjuk I main gambar. Dekat ladang aloe vera, dekat office pejabat forever living dekat USA. Dia punya kawan prospek dia, macam seronok tau. Tengok, terkejut, seronok. Okay? Tapi yang penting, kalau kamu sendiri dalam gambar itu, you rasa macam mana? Betul tak? Takkan you tunjuk saya punya, orang tanya, mana you ini upline saya. Ya asyik cakap saja upline saya. You sendiri kena pergi. Itu pengaruh yang sangat bernilai tinggi. I cakap betul. That's why ingat. Okay, USA ready mesti mau pergi. Okay, ini sangat penting. Okay, so USA ready dia senang kerana dia termasuk sisi daripada manager. Dan bos kita sangat baik. Dia kata USA ready, dia bagi apa tau? Dia bagi seluruh dunia punya sisi boleh campur sekali. Singapura ada sisi masuk, UK ada sisi masuk, USA ada sisi masuk, Australia ada sisi, semua boleh masuk. Bagus tak? Yes. That's why takkan kita tak capai. Kita mesti mau capai betul tak? Kalau company sudah best macam tu, betul tak? That's why tengok, di forward living,
kita bukan kata susah sangat. You mau dapat semua insentif, macam saya dalam 3 tahun saja, I dapat semua ini. Okay? Yang penting, yang paling susah ini. So kalau you nak buat satu pengedar yang pro, terus tengok ini. Faham tak? You terus tangkap you punya target. You mesti mau buat 125 cc satu bulan. Itu saja. Kalau you buat ini, atas semua you dapat. Betul tak? Betul? Itu yang senang. Cuba tengok. Okey. So sini, yang kedua, pemikiran yang salah faham. Ini sangat penting. Ramai orang dia datang belajar. Setiap meeting datang, manager retreat datang, semua datang. Tapi dia ingat pengetahuan itu adalah satu kekuatan. Bila kita dengar Desmond cakap, dengar Tom cakap, tengok, dengar Chekrin cakap, itu satu kekuatan. Itu bukan kekuatan. Okey. Tanpa beraksi, pengetahuan itu hanyalah teori dan tidak akan menjadi kekuatan. Faham tak? Pengetahuan bila kita dapat, kita kena guna. Kita kena beraksi, baru ada kesan. Okey, baru ada result. Kalau kita tidak beraksi, tak guna punya. Okey, dan beraksi dengan pengetahuan yang salah akan menjejaskan. Ini lagi teruk. Ini pengetahuan tak apa, ini pengetahuan yang salah. Dia beraksi, dia bukan tak beraksi. Tapi dia beraksi dengan pengetahuan yang salah akan menjejaskan network kita. Okey, so jangan lupa di Forever Living, okey, satu MLM company yang baik, yang betul, asas dia mesti 3S. Okey, dan bukan main game. Okey, mesti buat 3S. Mesti ada selling, mesti ada sponsoring, mesti ada servicing. Okey, kita plan special sedikit. Okey, biasanya kita 1978 kita sudah ditubuhkan Forever Living. Okey, bila plan kita keluar memang semua orang suka. Okey, kerana dia lain dengan itu company A. Okey, kita no reversion, betul tak? No pass up. Okey, no reversion, no up. Itu bagus ke tak bagus? Okey, I bagi tahu itu memang bagus. Okey, itu memang bagus. Tapi kalau untuk orang yang etnik tak baik, okey, dia akan guna ini untuk buatkan satu money game. You faham tak? Macam you tengok di luar banyak itu pyramid company. Ada? Malaysia ada skim cepat kaya, ada? Pernah dengar? Okey, I bagi tahu you, semua skim cepat kaya dia punya plan mesti no reversion. Mesti no pass up. Faham tak? Okey? Dan mereka kata kita sama juga. Sama tak? Kalau you buat tak betul, sama. Betul I cakap. Because mereka punya skim pun sama mah. No pass up, no reversion mah. Apa beza? Dia tanya you. You punya pun no pass up, no reversion. Saya pun no pass up, no reversion. Apa beza? You tengok. Pun betul habislah. You faham tak? Kita punya plan memang bagus. Tapi untuk orang yang betul-betul tak baik, okay, dia akan buatkan dia jadi satu money game. Okay? Tapi ingat, pengedar pro utamakan budaya. Okay? Kita nak company kita berkembang cepat, berkembang dengan kukuh, kita kena jaga budaya kita. Budaya kita adalah hapuskan semua skim cepat kaya, itu semua skim tipu, skim piramid kita kena hilangkan semua dekat company kita. Okay, walaupun ada juga orang yang buat, tapi kita kena buat education. Kita sentiasa bagi pendidikan. Okay, supaya mereka tidak jejaskan company kita. Boleh faham tak? Okay, yang penting ingat, kalau you betul-betul ada buat asas 3S yang asas, memang you tidak akan jatuh dalam itu apa? Itu trap. Okay, trap money game. Boleh faham tak? Okay, ini sangat penting. Okay, akibat daripada main-main money game. So tengok, pertama, you tengok sangat susah tau. Kalau main money game, tengok, pertama, company rugi wang. Betul? Rugi banyak wang. You mail stock beli, pulang balik. Siapa rugi? You rugi, company pun rugi. Betul tak? So yang kedua, kerugian kewangan downline. Downline yang susah. You ajar dia money game. Nanti dia mail wang habis, dia susah. Kerugian kewangan downline. Yang ketiga, memberi tekanan yang tidak betul kepada pengedar yang sihat. Ini yang paling serius. Di Forever Living, ada ramai pengedar yang sihat tau. Sihat maksudnya, dia dengar. Dia kata, I mak buat 3S betul-betul. Tapi bila dia tak dapat, tak jadi, tapi orang yang tak buatlah jadi, dia ada tekanan tau. Itu naik pentas dia tengok. Dia kata, ayo, you cara ini tak betul. Kita punya cara baru betul. You tengok,
dia beri satu tekanan yang tak betul kepada pengedar yang sihat. Okay, so jangan buat ini. Okay, so yang keempat, potong harga untuk clear stock. Bila you sudah money game, stok banyak, apa you buat? Potong harga. Mau kasih jelas, itu jangan buat. Okay, itu akan jejaskan pasaran kita. Betul tak? Malaysia, kita punya sales setiap tahun ada target tau. Mana boleh tahun ini masih jual tahun lepas punya stok. CG mau 30% lagi increase tapi kita masih jual last year punya stok. Habislah. Betul tak? Macam mana kita mau capai target ini? Kita tak dapat capai. Betul tak? That's why ini kena ingat. Okay? Yang kelima, impian hancur dan takut kepada MLM. You tengok, biasanya kalau satu leader yang baik, okay, dia telah jatuh dalam trap money game, dia impian sudah hancur tau. Dulu dia ingat tentang forever living, dia nampak impian dia. Tapi sekarang impian dia hancur dan dia takut kepada MLM. Dia tak berani masuk MLM lagi. Okay? You faham tak? Seumur hidup itu. Fobia, yes. Okay? Pemimpin hilang daya pembangkit. So biasanya kalau orang yang biasa buat cepat, bila you panggil dia balik buat asas dia tak boleh buat lagi. Dia punya daya pembangkit dia hilang. Okay? Macam kita, kalau itu pengedar yang pro, pengedar yang sihat, dia tak ada masalah ini. Bila kita jatuh, kita boleh bangkit semula. Kenapa? Because kita tahu asas dia. Kalau you biasa sudah cepat mau balik, mau start semula, memang you susah nak daya pembangkit you, memang you kurang. Okay? That's why ini sangat penting. Okay? So, memburukkan imej syarikat dan diri. Ini yang kita tak nak. Okay? Ini akan burukkan lagi imej kita punya syarikat. Orang kata, di luar kata kita skim cepat kaya. Betul tak? Imej kita pun hilang, company pun hilang. Kita yang kita tak nak. Kita mau apa? Okay. Pengetahuan yang pro akan dapat buat apa? Bila kita ada pengetahuan yang pro, kita boleh membina network yang kukuh. Kukuh maksudnya, dia hanya semakin besar, dia tak akan mengecut. Itu panggil kukuh. Okay? Bila you tengok network kita bina. Sejak 6 tahun yang lepas, kita balik Kuantan, kita start bina. Sampai hari ini tengok, network kita dia semakin kukuh. Dia naik saja, setiap tahun naik. Okay? You boleh tanya si Jitan. Kuantan Malaysia sampai hari ini tak pernah jatuh 1 tahun pun. Ekonomi tak baik, orang jatuh, kita pun naik. Nampak? Itu network yang kukuh, itu sangat penting. Itu you perlu memiliki pengetahuan yang pro. Okay? Dan dihormati oleh downline dan sideline. Bila you seorang pengedar yang pro, okay, memang downline you respect kamu. Betul tak? Bukan saja downline sideline pun respect kamu. Betul tak? Yes. Because dia tahu you orang-orang yang betul yang boleh bawa company kita bagus punya. Okay, kita nak ikut. Semua orang sekali kita punya target 30%. Okay? Mesti boleh capai. Last year Kuantan 58% kita meningkatan. Last year. Bangga dengan pangkat yang capai. So bila orang kalau pengedar yang pro, dia buat benda yang asas, bila dia capai pangkat dia bangga tau. Dia naik pentas, dia bangga. Dia tahu itu yang usaha dia. Okay, kita mau. Betul tak? You mau tak? Mau bangga dengan apa yang you capai? You jadi pengetahuan yang pro akan bawa you ini. So membantu semua pihak, syarikat, upline, downline dan sideline. You boleh bantu semua pihak ini. So yang kelima, mencabar runtuhkan skim tipu. So di sini kalau kita ada pengetahuan yang pro, kita boleh tolong runtuhkan semua skim tipu. Bila kita keluar, kita boleh dapat bagi tahu apa beza dia. Walaupun dia claim dia punya marketing plan sama dengan kita, no reversion, no pass up, tapi kita boleh runtuhkan dia tak? Boleh? Boleh, kerana dia skim tak betul, dia tak jual, dia tak ada 3S. Meeting tak ada, selling tak ada, sponsoring tak ada, servicing tak ada. Dia hanya plan sama saja, tapi buat lain. Betul tak? Yes, kita boleh runtuhkan mereka. Okay? Yang terakhir, kekalkan emosi yang stabil untuk menghadapi cabaran dan menjadi seorang pemimpin yang kuat. Di sini, I nak fokus bahagian ini. So, I nampak banyak pemimpin, emosi dia tak kawal dengan baik.
Bila emosi dah kawal dengan baik, memang you punya kumpulan bahaya tau. So pemimpin yang pertama, yang penting, you kena tahu mengawal emosi kamu. Mengawal emosi itu sangat senang. You tahu tak? Sangat senang. Dengan beraksi saja, you boleh terus tukar emosi. Okay, you cuba. Okay, cuba sekarang you tepi punya orang, you cakap, hello, ni hao. Hello, apa khabar? Nanti cuba. Hello, ni hao. Hello, ni hao. Okay, cuba tengok muka mereka. Cuba tengok orang yang you shake hand dia punya muka. Dia muka macam mana? Gembira, betul tak? Senyum. Betul. Itu cara tukar emosi. Macam I sangat senang saya. I mau tukar emosi. Hello, ni hao. I tukar emosi. I sudah tukar emosi. Walaupun you sudah sedih, baru sedih, tapi cepat. Tapi orang, hello, ni hao. Apa khabar kamu? You terus, hello, apa khabar? You terus tukar emosi. Tak perlu fikir, ini automatic. That's why pemimpin, you perlu belajar ini. Kerana apabila you tidak sentiasa di tepi you, panggil you, buat hello, ni hao. Hello, ni hao. You sendiri mesti automatic. Bila you tahu, you sudah down ke apakah, you sendiri cari orang buatkan ini. Okay, terus you tukar emosi. Sangat cepat. Ini cara dia. Emosi itu sangat bahaya. Okay, because emosi, dia akan runtuhkan network kita. You jangan tengok kecil itu emosi. Boleh faham? That's why kena belajar ini. So seorang pemimpin yang kuat memang emosi dia stabil. Okay, macam kita, Daulay suka jumpa kita. Setiap kali kita jumpa pun hello, betul, good morning. Macam Kuantan, mereka panggil saya Mr. Sunshine. Setiap hari jumpa saya mesti matahari naik punya. Tak ada matahari benam punya, mesti naik punya. Faham tak? Itu Mr. Sunshine. Okay, sangat penting. You kena jadi Mr. dan Miss Sunshine dekat you punya kumpulan. Itu sangat penting. Boleh? Okay, emosi. Okay. Aspek pengetahuan yang pro termasuk, apa yang kita kena belajar untuk meningkatkan lagi pengetahuan pro kita. Pertama, latihan asas. Okay, 3S. Itu yang asas. Nanti I rasa kita ada leader akan bagi tahu, tapi bukan yang asas, dia bagi tahu yang lebih profesional punya. Because ini semua pemimpin, betul tak? Okay, cara menjual. Okay, ini macam konsep attitude, semua dalam latihan inilah. Cara menjual, cara memberi motivasi, cara mengendalikan mesyuarat, ini semua sangat penting tau. Cara bina dan pimpinan network, cara berkomunikasi dan skill PR, pengurusan kerja dan kewangan. Okay, sebagai seorang pengedar yang pro, semua ini you kena tahu. Okay, sampai satu hari you sudah jadi satu pemimpin yang kuat, memang income you sudah banyak. Okay, you kena tahu dari segi pengurusan kewangan. Income tax macam mana? Jangan tak declare tau. Faham tak? You income banyak, you kena declare. Kita rakyat yang baik. Kita kena beri sumbangan kepada negara juga, betul tak? Yes, itu sangat penting. So you kena belajar. Okay, you belajar dengan siapa? Senang. You punya upline yang sudah kaya, betul? You belajar dengan mereka. Bagaimana I boleh bagi I pengurusan kewangan cantik macam mana. You belajar. Itu no problem. You banyak upline, dia memang sanggup ajar kamu. Lela ajar kamu. Boleh? Okay, ini sangat penting. Okay, sumber perolehi pengetahuan yang pro. Okay, di sini banyak tempat kita boleh dapat pengetahuan yang pro. Okay, dari syarikat, macam hari ini, nampak syarikat sudah arrange satu manager retreat untuk kita dapat pengetahuan yang pro. Okay, upline, okay, sideline, upline you akan ajar you, sideline pun, sideline pun boleh ajar. Nah, jangan ingat sideline tak boleh ajar, sideline pun boleh ajar, because setiap orang ada kekuatan dia sendiri, betul tak? Bukan kita yang paling kuat punya, betul? Macam kita pun belajar dengan Brazil, betul? Belajar sideline kita mah Brazil, betul tak? Yes, why not? Downline, upline tak boleh belajar dengan downline meh? Boleh tak? Mana kata, you upline kenapa you datang tanya saya? Siapa kata upline tak boleh belajar? Kadang-kadang downline kita pun terror juga, betul? Dia ada sesuatu yang kita memang kita tak pandai. Boleh ajar, boleh belajar tak? Kita boleh belajar juga. So buku-buku,
Banyak buku yang best dekat luar. Kita boleh baca CD, okay, pengalaman dan lain-lain latihan. So, you tengok, banyak tempat kita boleh dapat pengetahuan yang penuh. Okay, tapi yang paling penting di sini, okay, kita kena ada dorongan tau. Walaupun ada banyak sumber-sumber memang banyak, tapi kalau tanpa dorongan, kita tak belajar. Betul tak? Okay, you kena ada apa? Keinginan. Okay, keinginan. Okay, you bukan mau saja. You mesti mau. Mau dengan mesti mau sama tak? Mesti mau itu keinginan sangat kuat loh. Itu mesti mau. Itu mau saja. Semua orang pun boleh mau mah. Tapi mesti mau itu lain loh. Itu keinginan yang minat. You mesti bina you punya minat untuk belajar sesuatu. Okay, bila you nampak itu benda boleh bawa impian kepada kamu, you memang you senang bina minat kamu. Macam kenapa kita pergi kerja? Kenapa? Kerana mungkin you rasa kita pergi kerja boleh dapat gaji. Gaji itu boleh tolong saya capai impian saya. So you cuba bina minat you dekat kerja. Betul tak? Sama juga forever living pun sama. Bila you buat forever living, you tahu forever living akan bagi you banyak wang. 30,000, 60,000 banyak you, setiap bulan banyak wang. You pun boleh bina minat you supaya you belajar lebih, you boleh dapat capai impian you juga. Betul tak? Okay, itu minat. So kehidupan. Kita sekarang kita cakap tentang kehidupan yang biasa saja tau. I bukan kata you mau kehidupan yang mewah sangat. Yang biasa sekarang pun susah. Betul tak? Beli rumah pun installment, beli kereta pun installment,